di mana ini adalah part 2, bahagian 2. Kita akan bincangkan mengenai pelaburan. Sebelum ini kita berbincang mengenai simpanan. Kepada yang baru menonton, untuk melihat simpanan boleh melihat video cikgu yang sebelum ini. Tanpa melengah masa, kita akan melihat apa itu pelaburan. Pelaburan, ingat kita ada 3 jenis pelaburan. Pelaburan 3 jenis, iaitu yang pertama namanya adalah saham, yang kedua adalah amanah saham, dan ketiga adalah hartanah. So, tak payah kisahlah apa benda fungsi dia kan. Kadang sebab pelajar ramai confuse pada ni. Jadi cikgu rasa tak perlu cikgu explain banyak, sebab cikgu nak explain pada pengiraan. Tapi yang pastinya, ketiga-tiga ni sebenarnya kita melabur dalam ketiga-tiga ni adalah satu tujuannya adalah untuk pulangan atas pelaburan. Pulangan ni maksudnya apa? Pulangan ni sebenarnya maksudnya adalah keuntungan yang kita nak. Jadi sebab itu namanya pulangan. Bila kita melabur, kita nak pulangan kan. Jadi pulangan tu sebenarnya adalah untung lah. Biasa kita sebut untung-untung. Dalam kes ni dia namanya adalah sebagai pulangan atas belian. Kadang-kadang pelajar tanya juga, hartanah ni apa? Hartanah ni bukanlah kita jual tanah semata-mata. Kadang-kadang kita ada properti rumah, kedai kita sewakan. Itu pun kita akan dapat untung kan. Dapat untung namanya adalah pulangan atas pelaburan yang kita telah buat. Jadi kita buat pelaburan ni kita dapat untung. So apakah jenis-jenis untung? So kita ada beberapa jenis untung apabila kita melabur kepada 3 jenis pelaburan ini. So, antaranya adalah macam sewa, kita akan dapat sewa, kita akan dapat keuntungan atas modal. Kita dah bagi modal, kita nak dapat untung balik. Kita ada juga dividen, kita juga ada share bonus dan sebagainya lah. So ni antara pulangan-pulangan yang awak belajar dalam buku teks. So cikgu tak nak explain lebih mengenai ini sebab kita hari ini nak fokus pada pengiraan. Contoh-contoh soalan dan pengiraan yang kita nak buat. So sebelum kita teruskan, kita ada 2 formula yang penting untuk pelaburan ini. Yang pertama namanya adalah nilai pulangan pelaburan ataupun ROI. So dalam kes ni mungkin juga kau pakai ROI lah sebab dia simple sikit nak tulis. Return of investment. Nombor 2 adalah namanya kos purata seunit saham. Kita nak tahu kos, apakah kos purata seunit saham tu. Kita beli berapakah kos saham. Bila sebut kos ni adalah yang harga yang asal. Contohnya, mungkin harga sekarang adalah RM2.10, harga asalnya adalah mungkin RM2, kan? Jadi kita dapatlah 10 sen untuk seunit. Jadi, kos purata tu maksudnya kita nak cari yang kos yang asal kita beli. Mungkin soalan tu dia tak bagi kos lah kan? Dia bagi keuntungan. Jadi tengok nilai pulangan pelaburan ataupun ROI, apakah formulanya? Formulanya adalah jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal. Nanti kita beritahulah macam mana cari jumlah pulangan dia dan juga nilai pelaburan awal. Mula-mula dah confuse sikit lah kan nak cari sebab banyak formula. Tapi lama-lama bila kita buat banyak latihan, kita tahu nanti mana satukah pulangan. Ingat tahu, pulangan adalah untung. Kadang-kadang kita lupa pulangan apa? Pulangan untung. Jadi kita carilah mana untungnya. Apa-apa yang dia buat, dijual ke, disewa ke, ada untung, itulah namanya pulangan. Jadi kita kumpulkan semua pulangan tu. Itu namanya jumlah pulangan. Nilai pelaburan awal ni biasalah. Kadang-kadang kita keluarkan modal awal tu namanya adalah nilai pelaburan awal. So nanti dia beritahulah banyak mana dia melabur awal atau berapa ke aset yang dia beli awal. Itu namanya nilai pelaburan awal. Kos purata seunit. Kos purata ini adalah jumlah pelaburan, jumlah unit saham yang dimiliki dibahagikan dengan jumlah unit saham yang dimiliki. Ini melibatkan saham sikit lah, kan? Pun begitu mudah aja. Tengok jenis jumlah pelaburan. Jadi kita just tambahlah berapakah jumlah pelaburan kita buat pada tempoh tertentu. Kita tambah. Pun tak apa, nanti cikgu explain macam mana kita nak buat perkara ini. So, kita tanpa melemahkan masa, kita akan buat satu contoh. Sebab kerana ada 2 formula, jadi cikgu akan buat 2 contoh soalan untuk melibatkan 2 formula ini. Yang pertama. Tengok yang pertama pada 1 Januari. Kadang-kadang pelajar blur tau. Blur kan apa dia nak. Kalau kata blur tak tahu nak buat apa, kita tengok soalan yang bawah dulu ni. Nampak tak dia nak nilai pulangan pelaburan. Dapat idea sikit. Dia nak nilai pulangan pelaburan. Jadi kita tahulah dia punya formulanya adalah jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darab dengan 100% ataupun ROI namanya. Sebelah ni lah. Jadi bila dapatlah gambaran sikit. Jadi idea sekarang ni macam mana kita nak cari jumlah pulangan dan macam mana kita nak cari nilai pelaburan awal. Itu je, 2 je. Macam mana kita nak bega soalan ni, kita nak 2 perkara je. Barulah kita bagi soalan lega sikit. So pada 1 Januari 2018, Kamal melabur dalam amanah saham Bumi Putra ESB. Amanah ni banyak nama. Sebanyak 3,000 unit. Ni awal ni, nampak tak? 3,000 unit. Cuma ni lah unit saham. Yang bernilai seunit adalah RM2. Jadi nak tahu berapakah jumlahnya, darab je lah.
dapatlah RM berapakah kita melaburkan pada peringkat awal. Kan nampak sikit? Jadi bila dah tahu soalan nak apa, baru kita senang nak cari maklumat apa yang kita perlukan. Okey, bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2018. Maksudnya Januari sampai Disember setahun. Jadi melabur selama setahun je. Okey, amalan saham bermitra membayar dividen. Dividen, dia punya dividen lah. Okey, kalau simpanan kita belajar faedah. Okey, pelaburan namanya dividen. Keuntungan kita lah tu. Dividen ni keuntungan lah. Jadi ni nanti termasuklah juga jumlah pulangan kita. Kenapa tak pulangan? Pulangan untung kan? Jadi ni dah termasuk untung kita nanti. Sebab tu namanya jumlah. Sebab kita akan campurkan semua untung-untungnya. Jadi untung kita. Okey. Lepas tu 2019 kami menjual sahamnya dengan harga sebanyak RM2.20. Nampak tak? Dia beli RM2 tapi dia jual RM2.20. Maksudnya dia untung sebanyak 20 sen. Kan? 20 sen dia untung ni. Ni adalah pulangan lagi sebab dia untung. Jadi 20 sen ni kita darab balik dengan RM3,000. Okey, untuk dapatkan apa? Untuk dapat untung. Jadi sebab itulah namanya jumlah pulangan. Jadi kita ada untung kita, ada dividen dan juga ada saham. Ada dua lah untung kita. Dividen satu, saham satu. Okey, ada pelajar tanya, saham tu apa? Dividen tu apa? Okey, dividen ni bila kita simpan lama duit kat pelaburan tu, maka pihak pelaburan ASB akan memberi dividen kepada kita atas keuntungan perniagaan yang dia buat. Okay, bila dia untungkan, lama-lama saham tu akan meningkat sebab orang sentiasa nak beli. Jadi ASB telah tingkatkan harganya daripada RM2 kepada RM2.20. Jadi bila sampai RM2.20 ni rasa macam nak jual lah. Tapi kalau dia tak nak jual, dia boleh biarkan lagi tahun-tahun depan kan. Sebab mungkin dia nak pakai duit ke dia jual, maka dia dapat lagi keuntungan 20 sen bagi seunit. Jadi dia dapat dua benda, dividen dan juga saham tu sendiri. Sebab itu namanya jumlah pulangan ataupun jumlah untung yang dapat. Dapat idea kan? Okey, maka mudahlah kita buat step yang seterusnya. Okey, so yang pertama kita kena cari dulu apakah nilai pelaburan awal. Apakah nilai pelaburan awal? Tak kisahlah awak nak cari jumlah pulangan dulu ke, nilai pelaburan dulu, tak kisah. Cikgu suka step macam ni lah kan, nilai pelaburan awal sebab kita mulakan dengan awal. Kita melabur sebanyak mana. Okey, sebanyak mana kita melabur, ingat? Okey. Lepas itu kita ada dividen, ingat dividen? Cikgu senaraikan dulu ya. Okey, dividen tu ingat pulangan ataupun untung. Jadi dividen tu termasuk kat sini lah nanti. Okey. Okey, lagi next. Right. Kita cari lagi lah keuntungan seunit saham. Kat sini dah nampak dah RM2 dengan RM2.20. Jadi kat sini pun dah dapat dah 0.2. Okey, awak tak nak buat pun tak apa, awak congak je nanti. Kalau tak nak buat cepat ni step supaya nampak juga buatlah juga kan. Okey, seterusnya baru kita dapat keuntungan modal. Keuntungan modal tu maksudnya daripada RM3,000 kita laburkan ni, berapakah kita untung? Maksudnya RM3,000 darab 20 sen lah. Sebab kat sini kita untung 20 sen setiap unit. Itulah maksudnya keuntungan modal. Tapi kalau awak tak tahu nama-nama ni, tak kisahlah. Awak tu buat jalan kerja je. Kadang-kadang kita tak tahu nama apa duk fikir kan. Kita duk fikir tu pun dah lama. Jadi tak perlu tulis nama-nama ni. Terus buat sama dengan terus. Okey, nanti juga buat tanda. Okey, seterusnya. Tapi kalau awak tahu lagi bagus lah kan. Itu adalah satu added value untuk diri awak. Seterusnya kita nak cari apa lagi? Barulah kita cari namanya adalah jumlah pulangan yang kita perlukan. Apa tak? Kita dah ada jumlah pulangan dan kita ada nilai pelaburan awal. Dah sampai situ, dua ni dah settle, maka barulah kita boleh cari dia punya ROI dia. Okey. Okey, jom kita start dari awal. Okay, nilai pelaburan awal. So ingat nilai pelaburan awal kita. So kita ambil. Okay, dah settle. Maka kita dapatlah jumlahnya. Kita darablah guna calculator. Kita dapat adalah sebanyak RM6,000. Ini adalah duit awal yang kita laburkan. Kita bagi duit awal tu kepada ASP itulah, masuk kat situ duit. Seterusnya, dividen dia. Dividen adalah 5%. So darablah 5% daripada 3 unit. Ataupun 5% kita boleh buat rimpah macam ni ya. Simple je, 5% bahagi dengan 6,000. Okey. Sebab ini pun sebenarnya sama macam atas ni. Kan? Ini lebih detail lah sebab yelah, detail kan bagus kan sebab senang kita nak rujuk. Sebenarnya kita pakai macam ni pun boleh. Okey, dah darab macam tu baru kita dapat adalah RM300. Jadi dividen saja dengan kita melabur 6,000 ni, untuk dividen saja kita dapat RM300. Okey lah, setahun dapat RM300. Siapa nak bagi kot. Okey, keuntungan unit kita dah tahu dah baru kita akan dapat 20 sen. So kita dah congak. Awak tak perlu tulis pun tak apa. Awak terus congak je. Okey, keuntungan modal. So keuntungan modal kita ni untuk saham tau. Ni cerita pasal saham sahaja.
saham share saham Jadi saham kita kalau ikut kita ada 3,000 darab dengan 20 sen. Okey, 3,000 darab 20 sen kita akan dapat dia punya keuntungan modal je adalah 600. Banyak juga sebab tu orang beli saham je kan. Duduk beli saham kerana untuk dapat keuntungan. Okey, kita tengok jumlah keuntungan kita. Jadi jumlah keuntungan ni akan masuk dekat jumlah pulangan yang kita perlukan. Okey, jadi ketika itu sampai dengan 600, maka kita dapat untung semua sekali 900. Okey lah, dengan kita melabur 6,000, setahun kita dapat 900. Hampir 1,000 kan? Not bad lah kan pelaburan ni. Okey, dia punya ROI dia. Okey, jumlah pulangan. So, jumlah pulangan dah ada, kita ada 900. Okey, bahagi dengan nilai pelaburan. So, kita ada lebih kurang dalam 6,000. So, ni 6,000 ni yang asal nilai pelaburan. Okey, darab 100%. Maka kita dapat 15% keseluruhan. Okey lah. Not bad lah 15%. Besar tu tinggi lah 15% kan. Kalau kita ada 3,000. Kalau kita melabur 6,000. Kalau kita melabur 60,000. Lagilah banyak nilai kita dapat. Okey, jom. Cikgu rasa tak ada masalah kan buat ni? Soalan ni. Soalan untuk menggunakan ROI punya formula. Kalau awak rasa macam ada keliru sikit, awak ulang lah ya. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita nak masuk soalan kedua di mana kita membincangkan formula kita yang kedua. Okey. Tapi dalam video ni senanglah sebab kita dah bagi awal. Nak pakai formula apa kan? Tapi kalau katakanlah kalau kita baca soalannya, formula apa nak pakai? Okey, kadang-kadang kita baca bacaan ni kebanyak kan? Apa benda yang dia nak? Okey. Biasa cikgu galakkan pelajar cikgu tengok soalan tu nak apa. Baru kita baca info. Contohnya kat sini, nampak yang A kan? Kenal pasti kos per purata seunit. Nampak tak? Sebenarnya nak cari kos purata seunit. Kita ambil dia punya formula, kita letak awal-awal. Baru kita baca soalan. Jadi kita tahu tujuan kita baca soalan tu untuk dapatkan dua benda ni. Satu, jumlah pelaburan. Satu lagi, jumlah unit saham yang dimiliki. Berapa sahamkah dia dimiliki? Okey, jom bagi kita baca soalan tu. Okey, di sini kita ada dua orang, iaitu Encik Mutu dengan Encik Chong. Di mana mereka ini kedua-duanya melabur selama 5 bulan. Januari, Mac, Mei, Ogos dan juga Disember. Okey. Dalam bulan-bulan tertentu. Dan 5 bulan ni aja. Soalan ni lah kan. Jadi, Encik Mutu ni dia melabur sebanyak RM20,000. Dua-dua ni sama, RM20,000. Jadi, ni adalah dia punya pelaburan awal dia. Okay, jumlah pelaburan dibuat. Nampak tak? Jumlah pelaburan yang dibuat. Okey, dia bagi dah awal. So, mudahlah. Jadi, untuk si Mutu ni melabur, si Mutu ni kan, Encik Mutu ni, dia melabur dalam saham ni bulan tertentu. Maksudnya, dia tak bayar 5 bulan terus tak. Maksudnya, Januari, dia bayar lain. Mac, dibayar lain. Mei, dibayar lain. Ogos, dibayar lain. Disember, dibayar lain. Sebab itulah harga saham yang dibeli berbeza-beza. Banyak kerja sikit lah kan. Setiap bulan kena beli saham. Mungkin syarikat yang sama ataupun syarikat yang lain lah. Manakala Cik Chong pula, dia malah nak fikir, dia beli kata tak kisahlah, aku nak beli RM2 lah sebulan. Dia masuk dekat saham Maju Holding. Maju Holding offer kepada Cik Chong, kau bagi kat aku 5 bulan, melabur dekat aku 3 bulan. Kata Maju Holding, sebulan aku akan bagi kau seunit adalah RM2. Tetap RM2. Maksudnya sebulan ni RM2, sebulan RM2 untuk si Chong lah. Tapi si Mutu, ini punya adalah si Mutu punya. Okey, ini si Mutu punya. Okey. Jadi kat sini kita tengok. So soalannya, manakah sebenarnya yang bijak ni? Adakah Cik Mutu yang bijak ataupun Cik Chong yang bijak? Kalau ikut dua-dua ni bijak lah. Sebab dua-dua melabur kan. Kalau kita tak melabur lagi dah kurang bijak. Jadi dua-dua ni kalau ikut bijak lah. Cuma mana lebih efisien, lebih bagus lagi lah maksudnya kan. Okey, jadi dah dapat gambaran sikit. Okey, jadi bolehlah kita buat. Jadi, untuk mencari kos purata dengan formula ini, kita dah ada dah jumlah pelaburan. Cuma yang belum kita ada lagi lah jumlah saham lagi. Ini jumlah saham yang dimiliki. Jadi, kalau dapat dua ni, maka bolehlah jawab jawapan kita. Okey, oleh kerana dia nak Encik Chong dan juga Encik Mutu, maka kita terpaksalah kena cari kedua-dua mereka. Okey, kita buat yang Encik Mutu dahulu. Okey, sekarang ni Encik Mutu ni dah ada RM20,000 kan? Okey, oleh kerana dia adalah melabur kepada 5 bulan dan setiap bulan berbeza-beza, maka apa kata kita bahagikan dulu kepada 5 bulan. Okey, kita akan dapat setiap bulan Encik Mutu akan melabur sebanyak RM4,000. Untuk Encik Chong boleh tak? Encik Chong sama juga, dia melabur setiap bulan RM4,000 juga. Tapi bezanya
unitnya sama. Jadi kalau kita kira pun dia akan dapat sama lah, sebab setiap bulan dia akan, Encik Chong akan dapat sama je, kerana dia melabur sebanyak untuk unit RM2 seunit. Okey. Tetapi untuk mutu ni beza sikit, sebab setiap bulan tu harga unitnya berbeza-beza. Jadi kita kira sekarang ni untuk Encik Mutu lah dulu. Okey. Jadi bila dia beritahu sebulan RM4,000, jadi RM4,000 ni, setiap RM4,000 ni kita akan bahagikan dalam setiap bulan kita. Jadi yang pertama RM4,000 bagi RM2, kan? Jadi berapakah unit yang dia dapat? Jadi dia dapat 2,000 unit bagi Januari. Manakala kalau Encik Chong kalau kita buat, mesti dia akan dapat 2,000 setiap unit. 2,000 untuk Januari, 2,000 untuk Mac, 2,000 untuk Mei, 2,000 untuk Ogos, 2,000 unit untuk Disember. Sebab apa? Sebab dia adalah standard 2 je. Okay, kalau untuk si Chong lah. Tapi untuk Encik Mutu ni berbeza-beza sebab dia punya sahamnya adalah berbeza. Jadi untuk Mac pun sama, RM4,000 bahagi dengan RM1.80, maka dia dapat adalah 2,222 unit saham. Kenapa nak cari saham ni? Sebab kena cari jumlah unit saham yang kita ada. Okey, seterusnya. Okey, kita buat lagi benda sama. RM4,000 bagi dengan RM1.60, RM4,000 bagi RM2.10 dan RM4,000 bagi dengan RM2. Okey. Maka berapakah jumlah unit Encik Mutu yang beli? Terkira jap, berapakah jumlahnya? Jadi jumlah saham dia adalah 10,626. Nampak tak jumlah saham? Nampak tak ni? Jumlah saham. Jadi kita dah ada dah, jumlah saham dah ada, jumlah pelaburan pun dah ada ni, 20,000 tadi. Maka kita dah boleh menyelesaikan masalah kita dengan aman untuk Encik Mutu lah. Okay, so jadi kita pun kira lah kos purata seunit saham. Gunakan formula ini, kos purata kita masuklah 20,000 bagi dengan 10,626. Yang kita akan dapat secara puratanya kos saham yang dibeli setiap bulan adalah RM1.80. Maksudnya walaupun RM2, RM1.80 untuk Mutu, tapi kalau kita kirakan dia sebagai purata, secara purata dia akan dapat untuk 5 bulan tu RM1.80 sahaja. Okey, manakala si Chong ni kalau dah congak dah tahu dah kan, RM4,000 bahagi dengan RM2 kan, kita dah dapat dah, dia akan dapat RM2. Okey, jadi untuk yang si Chong ni pun kita kena buktikan jugalah berapakah kos dia. Okey, jadi untuk si Encik Chong pun kita kira juga. Jadi berapakah jumlah saham dia? Jadi jumlah sahamnya adalah sama dengan, okey, jadi RM20,000 bahagi dengan RM2. RM2. Maka kita akan dapat adalah sebanyak 10,000 unit. Jadi ketujuan kita bahagi dengan RM2 ni untuk dapatkan berapa unitnya. Kita boleh buat terus ataupun kita boleh buat by monthly. Maksudnya RM4,000 bagi 2, RM4,000 bagi 2 kita tambah. Okey. Contohnya lah. Kadang-kadang ada pelajar dia buat mengikut bulan, contohnya di Januari kan. Januari dia akan buatlah RM4,000 bahagi RM2 kan, dia akan dapat 2,000 unit. Atau Mac dia akan buat 4,000 unit bahagi 2, dia pun akan dapat 2,000 unit sehinggalah sampai Disember. Jadi dia tambah semua 2,000 ni, nanti pun dia akan dapat 10,000 unit juga. Sama je ya. Jadi awak nak buat bulanan macam Encik Mutu pun boleh, ataupun awak nak bahagi terus. Cuma kalau bulanan tu dia panjanglah sikit. Mana-mana okey je. Maka di sini dia akan dapat 10,000 unit. Sini pun awak nampak beza dah. Okey, sini awak nampak beza kan? Si Mutu dapat 10,600 unit, manakala Encik Chong mendapat 10,000 je. Nampak dah kat situ macam keputusan Encik Mutu tu lebih bijak lah sikit. Okey, jadi kita berkira lah kos purata kita. So jumlah pelaburan 20,000 bahagi dengan unit kita punya saham yang dimiliki. So kita dapat, dah tentulah kita akan dapat RM2. Sebab sini pun dah RM2 dia belikan, dah sah-sah dapat RM2 dah pun. Tak kira pun tak apa. Tapi kita buktikanlah dia. Jadi di sini logiknya kita nampak Cik Chong dia akan beli RM2 secara purata, manakala Cik Mutu RM1.80. Mana lagi bijak keputusannya, dah tentulah Cik Mutu. Jadi bila kita buat decision nanti, dia soalan nombor B tu kan, yang B tu kan siapakah berapa bijak, kita akan bagi 2 poin lah. Yang pertama, unit Cik Mutu lebih banyak dan juga kos puratanya rendah. Cik Chong unit mutunya lebih kurang sikit, manakala dia punya kos pelaburannya, kos purata sahamnya adalah lebih tinggi. Ataupun kita buat salah satu je. Okay? Biasanya kita pilih Cik Mutu lah, kita pilih yang bijak dalam buat keputusan kan.
Maka kita tu pun buat satu keputusan, justifikasi itu macam satu keputusan kesimpulan yang kita buat kan. Maka Encik Mutu pelabur bijak kerana tengok ni, sahamnya lebih banyak dan juga kos dia lebih rendah, kos purata seunit. Okey, dengan kos purata seunit yang lebih rendah berbanding dengan Encik Chong. Okey, so diharap dengan explanation seperti ini sedikit dapat membantu awak lah untuk menjawab soalan-soalan lain. Okey, jadi cikgu ada satu bab lagi, satu part lagi untuk topik ni. So mudah-mudahan cikgu dapat lagi lah menyelesaikan topik ini dengan sempurna untuk video akan datang. Jadi oleh itu jangan lupa subscribe channel cikgu. So okay, bye.